Hai, Assalamualaikum. Selamat sejahtera, selamat datang ke Omar Didik. Pembelajaran kita hari ini adalah subjek reka bentuk dan teknologi untuk tingkatan 3 dan kita masih lagi dalam bab 2 iaitu pembangunan produk. Okey, hari ini kita akan masuk subtopik yang kedua. Pelajar boleh buka muka surat 47 dalam buku teks RBT tingkatan 3. Hari ini pembelajaran kita berkaitan untuk mengenal pasti asas teknologi yang sesuai dengan kehendak reka bentuk produk. Jadi kita nak hasilkan produk yang berkualiti, so kita kena kaji dulu asas teknologi yang sesuai berkaitan dengan produk. Okey, sebagai pereka bentuk, kita kena memilih teknologi yang sesuai supaya kita dapat hasilkan produk yang berkualiti kan. Jadi ada dua cara ataupun dua step lah, dua langkah macam mana pereka bentuk ni nak cari ataupun nak kaji teknologi yang sesuai. Okey, yang pertama kena justifikasi pereka bentuk semasa memilih teknologi. Kita kena tahu satu persatu apakah perlu, apakah yang tidak perlu dan juga teknologi yang sesuai dengan kehendak reka bentuk. Kat sini kita kaji sesuai ke tidak komponen-komponen teknologi yang kita nak gunakan. Jadi kita akan masuk yang pertama dululah iaitu justifikasi pereka bentuk semasa memilih teknologi. Okey, justifikasi pemilihan teknologi kita ada 4 aspek iaitu aplikasi teknologi yang dipilih. Kita kena tengoklah aplikasi dia tu kan. Tujuan penggunaan teknologi, apakah tujuan sebenar, fungsi teknologi dan juga kekuatan dan kelemahan teknologi. Yang pertama kita pergi pada aplikasi teknologi yang dipilih dululah. Okey, dari sini kita kena tahulah sebagai pereka bentuk kena gabungkan dan aplikasikan teknologi yang tepat semasa proses reka bentuk produk yang baru. Jadi pertama sekali sebelum kita nak bina produk, kita kena gabungkan dan juga aplikasikan teknologi lah supaya produk tu dapat hasilkan produk yang baru, yang unik. Seterusnya, tujuan penggunaan. Sebagai pereka, kita kena memahami tujuan teknologi tersebut lah supaya setiap pemilihan yang kita buat tu tepat dan dapat menghasilkan produk yang unik, memenuhi keperluan dan kehendak pelanggan. Jadi lebih mudahlah untuk dipasarkan dekat pasaran kan, sebab awak punya produk tu berlainan dengan produk yang sedia ada. Okey, seterusnya fungsi teknologi. Dekat sinilah teknologi yang kita nak gunakan tu perlu sesuai dan mampu menyelesaikan masalah produk sedia ada. Contohnya produk sedia ada penggilap kasut kan. Permasalahan dia antaranya adalah membuatkan jadi tangan kita lenguh. Jadi teknologi apa yang sesuai untuk kurangkan kelenguhan tangan apabila kita gunakan produk tu. Jadi sebagai pereka perlu memahami keupayaan teknologi tersebut supaya produk tu dihasilkan jadi unik lah dari segi fungsi. Dekat kedai-kedai lain tak ada lagi kan, dekat pasaran lain tak ada lagi. Jadi kita hasilkan produk yang lebih unik lah berbanding produk yang sedia ada. Seterusnya, kekuatan dan kelemahan teknologi. Dekat sini kita tahulah benda ni satu proses yang sangat penting dalam menghasilkan reka bentuk baharu. Jadi pereka tu perlu betul-betul memilih teknologi yang sesuai lah supaya dapat selesaikan permasalahan kepada produk pelanggan. Okey, lepas kita dah justifikasikan setiap produk teknologi kita nak gunakan tu, kita kena pilihlah teknologi yang sesuai dengan kehendak reka bentuk. Okey, yang pertama kita kena tahu dulu apakah kelemahan produk sedia ada. Okey, contohnya penggilap kasut ni kan. Penggilap kasut ni ada kelemahan dia. Yang pertama adalah bila kita menggunakan penggilap kasut ni, dia akan menyebabkan kelenguhan tangan kerana memakan masa yang panjang. Sebab kita dah gunakan penggilap kasut ni, kita kena gunakan daya tangan kita. Apabila kita menggunakan dengan jangka masa yang lama, dia akan menyebabkan kelenguhan tangan. Seterusnya, tidak ergonomik sebab kita susah nak genggam kita punya produk penggilap kasut ni kan. Jadi kita memerlukan genggaman yang kuat untuk memberes kasut. Jadi kita kena fikir apakah teknologi yang boleh menggantikan bentuk tidak ergonomik ni. Seterusnya, proses menggilap kasut memakan masa yang lama. Jadi kita kena fikir macam mana kita nak selesaikan masalah gunakan masa yang lama ni. Kita nak cipta satu produk yang boleh menjimatkan masa pengguna. Seterusnya, terhad hanya menggilap kasut sahaja kan. Dapat menggilap je, dia tak dapat membersihkan. Jadi kita sediakan produk yang boleh ada fungsi lain selain menggilap kasut.
Seterusnya, saiz yang berbeza mempengaruhi keselesaan pengguna. Dekat sini lah mereka kena hasilkan lakaran produk yang sesuai untuk dijadikanlah produk yang baru, unik dan selesa kepada pengguna. Okey, lepas kita dah kenal pasti apakah permasalahan pada berus kasut konvensional tu kan, yang kaedah yang lama tu. Jadi kita buat perbincangan bersama pasukan kerja lah. Dekat sini kita akan bincang apakah yang perlu kita gunakan, aplikasi apa, tujuannya apa dan sebagainya. Okey, yang pertama, aplikasi teknologi yang dipilih. Dekat sini kita kena buat gabungan antara reka bentuk mekanikal dan reka bentuk elektrik. Seterusnya, tujuan penggunaan teknologi. Dekat sini kita kena hasilkan kita punya produk tu lebih dinamik, berkualiti, selamat digunakan, mesra pengguna dan juga mesra alam. Untuk fungsi teknologi ni, kat sini kita kena listkan, senaraikan apakah teknologi yang kita nak gunakan lah. Untuk reka bentuk elektrik, kita boleh menggunakan motor AT ataupun motor arus terus. Dekat sini, kita akan gunakan motor ni untuk kita gerakkan kita punya span tu kan, bulu pada kita punya berus kasut. Seterusnya, switch tekan tutup. Kena ada tekan tutup lah supaya kita boleh hidup dan matikan kita punya litar. Seterusnya, kita gunakan wayar lembar tunggal untuk buat penyambungan pada setiap komponen dan juga tentulah kita kena ada bateri kan untuk jadikan sebagai punca kuasa litar. Seterusnya, dalam reka bentuk mekanikal, kita akan menggunakan pad penggilap. Dekat sinilah kita akan bahan ni akan gunakan untuk gilapkan dan bersihkan kasut. Dan juga kita akan guna gear taji lah. Guna gear taji ni sebab kita nak gerakkan antara motor AT dengan pad penggilap. Daripada motor AT ni, dia akan gerakkan gear taji dan gear taji ni akan gerakkan pad penggilap lah. Okey, untuk bahagian kekuatan dan kelemahan, kita kena listkan satu persatu lah antara reka bentuk mekanikal dan juga reka bentuk elektrik. Kita kena tengok dekat mana kekuatan dan juga kelemahan. Kalau lebihnya ataupun banyaknya kelemahan berbanding kekuatan, jadi kita kena ubahkan teknologi itulah. Kita ambil, kita tukarkan mana yang lagi sesuai untuk pada produk ni. Kalau ada kekuatan tu lebih, maknanya tak payah tukarlah. Kita boleh terus proceed gunakan komponen-komponen yang kita dah tentukan. Okey, yang pertama, kita tengok pada komponen gear taji iaitu reka bentuk mekanikal. Kekuatan dia adalah untuk memindahkan kuasa dan memutarkan pad penggilap. Macam saya cakap tadi lah kan. Daripada motor arus terus, dia akan gerakkan gear taji dan gear taji ni dia akan gerakkan pad penggilap. Kelemahan dia pula, sukar didapati hanya terdapat di kedai elektronik sahaja. Maknanya awak kena cari kedai elektronik je baru awak boleh dapatkan komponen gear taji. Kalau tak ada, kalau tak jumpa gear elektronik, tak dapatlah komponen gear taji ni. Seterusnya, komponen pad penggilap. Dekat sini kekuatan dia menggilap dan membersihkan kasut dan juga span boleh dibasuh sekiranya kotor. Sini kekuatan dia lah kan. Kalau ada kotor, kita boleh terus basuh. Dia tak ada jadi masalah lah. Jadi bercapuk ke dan sebagainya. Dan kita dapati tiada kelemahan. Maknanya baguslah. Baguslah kalau kita menggunakan pad penggilap ni sebagai untuk menggilap dan membersihkan kasut. Seterusnya, untuk reka bentuk elektrik, motor AT, motor arus terus. Kekuatan dia boleh memutar untuk menggerakkan gear di dalam perumah. Mudah didapati, saiz kecil, jangka hayat yang lama. Jadi kelemahan dia tak ada. Kita boleh proceed dah kita punya komponen motor AT. Seterusnya, bateri. Bateri kelemahan dia adalah, kekuatan dia adalah untuk membekalkan kuasa kepada seluruh sistem. Harga murah dan mudah didapati. Kelemahan dia perlu digantilah apabila kehabisan kuasa kan. Bila bateri tu rendah, dia punya voltan tu pun dah tak ada, kita kena tukar pada bateri yang baru. Seterusnya, switch tekan tutup dapat melengkapkan litar apabila switch ditekan, menyambung dan memutuskan aliran arus dan juga harga murah lah dan mudah didapati. Dia tak ada kelemahan. Seterusnya, wayar lembar tunggal. Untuk apa? Untuk mengalirkan arus ke setiap komponen di dalam litar dan juga harga murah dan mudah didapati. Kalau kita tengok dekat sini, kekuatan ni lebih banyak daripada kelemahan. Kalau kekuatan lebih banyak kepada kelemahan, kita boleh teruskan kita punya projek ni lah. Kita terus gunakan komponen-komponen ni kepada kita punya produk. Barulah produk kita tu lebih berkualiti lah apabila kita tahu apakah kekuatan dan kelemahan pada setiap komponen. Okey, itu sahaja pembelajaran kita hari ini. Terima kasih kerana sudi menonton. Semoga kita berjumpa lagi. Terima kasih.